Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabi wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali kuliah berkenaan dengan ilmu faraid, buku Faham Faraid, muka surat 44. Muka surat 44 nombor 3. Harta itu adalah harta yang diperolehi secara halal sahaja. Nombor 4. Nombor 43 dah. Harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam tajuk harta pusaka, yang mana harta pusaka ni ataupun al-maurus merupakan salah satu rukun daripada rukun faraid. Dia ada 3 rukun. Yang pertama, harta pusaka si mati. Yang kedua, adanya si mati yang memiliki harta. Dan yang ketiga, ahli waris si mati. Kalau ada ketiga-tiga rukun faraid ataupun rukun pusaka, maka akan terjadilah proses ataupun pelaksanaan pembahagian pusaka mengikut syariat Islam ataupun faraid. Dan kita pada rukun ataupun rukun yang pertama, iaitu harta pusaka, dan kita tengok apa syarat-syarat dia. Antaranya, yang pertama, mestilah harta tu mempunyai nilai kebendaan. Dan yang kedua, dia merupakan milik yang sempurna bagi si mati. Maksudnya dia harta dia tu dia boleh gunakan sepenuhnya. Dia boleh jual, dia boleh hadiahkan, dia boleh wakafkan harta tu. Adakah harta yang tidak tidak sempurna? Ada. Harta, contohnya duit dalam KWSP, tu tak sempurna lagi tu. Kenapa? Kita tak boleh nak belanja duit KWSP. Kita tak boleh nak belanja suka hati. Nak keluarkan tak boleh, dia ada undang-undang kat situ. Ataupun harta yang digadaikan, memang harta kita, kita pajak emas, kita gadaikan emas, arhanu. Dan bila kita pajakkan, kita dapat sejumlah duit hutang, maka emas tersebut kita tak boleh nak gunakan, tak boleh nak jual, tak boleh nak bagi hadiah, tak boleh, sebab dia bukan milik sempurna. Okay, kemudian yang ketiga, harta tersebut adalah harta yang halal sahaja. Kalau harta yang tidak halal, yang haram, yang tidak patut syariah, walaupun banyak sekalipun, harta itu tidak menjadi harta pusaka. Okey, kita sambung kembali yang keempat. Harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Milik dia tu waktu dia hidup. Tak kira lah dia kahwin ke tak kahwin. Kadang-kadang ahli waris ni dia pandai. Suami meninggal, kan? Suami meninggal, ada harta, ahli waris yang lain mengatakan bahawa harta isteri adalah harta semasa suami itu berkahwin dengan isteri. Itu baru milik isteri. Yang satu adalah bahagian yang waktu kahwin, dapat pula 1/8 kalau ada anak. Dikata kalau suami tu bujang, waktu dia dapat harta waktu bujang, itu bukan harta pusaka, bukan milik isteri. Tak, milik isteri juga.
Walaupun dia dapat ketika itu dia dapat waktu dia bujang, kemudian dia berkahwin dan dia meninggal dunia, maka harta yang dia dapat waktu dia bujang itu tetap menjadi pusaka dan milik, ada bahagian untuk isteri, itu 1/8. Kalau orang kata ustaz tak adil lah ustaz, ni kalau biasalah, kalau isteri seorang ni tak ada isu sangat kan. Isteri kalau ramai, nak pula dia ada isteri tua, isteri muda. Isteri tua ni dah 10 tahun kahwin, isteri muda ni baru kahwin, sebulan kahwin, kemudian meninggal. Jadi bahagian untuk isteri tua dengan isteri muda ni sama. Kalau si mati ada anak, 1/8 daripada semua harta dia. Walaupun dah isteri muda, isteri tua ni dah kahwin 20 tahun, tapi harta dia sama, bahagian dia sama dengan isteri muda. Tu. Itu hukum. Jangan kata oh ni tak adil ustaz. Memanglah kalau dari segi tak puas hati tu memang tak puas hati lah kan. Kahwin 20 tahun, ni kahwin sebulan, bahagian dia sama. Tapi ada cara lain ataupun dalam di Malaysia ini kita ada hukum adat ataupun hukum di mana isteri boleh menuntut harta sepencarian. Jadi isteri yang tua ni dia boleh tuntut harta sepencarian. Dia boleh tuntut. Tapi proses dia makan masa sikit lah. Dia makan masa sedikit. Maknanya proses pusaka, pembagian pusaka ni tidak akan berjalan sehinggalah diselesaikan tuntutan harta sepencarian. Baik. Dia tak kira waktu dia hidup, sedikit ataupun banyak, itu adalah hak dia. Okey, kita tengok keterangan. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka, terkeluar daripada hukum faraid. Mana contoh derma kematian? Orang meninggal dunia, pihak surau dia buka tabung, orang derma dalam tabung tu, itu milik siapa? Milik ahli keluarga, bukan milik si mati. Apabila bukan milik si mati, maka dia terkeluar daripada hukum faraid. Dia milik keluarga, dan terpulanglah keluarga nak nak bincang pembahagian macam mana, ataupun kebiasaan mereka gunakan duit itu untuk buat kenduri tahlil. Saya tak pastilah di surah An-Nur ni macam mana buat kenduri tahlil. Bagi pada waris terus ada. Okey, bagi pada waris terus. Okey, terpulang. Sebab kat situ dia tidak tertakluk dengan hukum faraid, sebab bukan harta si mati. Okay, khairat kematian pun sama juga. Khairat kematian, kalau macam di surau tempat saya tu, ada khairat kematian tapi tak cukup untuk tampung kos pengurusan jenazah. Maka kena top up dengan apa? Kena top up dengan derma kematian tu. Derma kematian. Tapi insyaAllah lah mungkin kita bincang, mungkin nak naikkan kot dia punya kadar khairat tu kepada kepada keluarga, atau untuk membayar, sekurang-kurangnya dapat menampung kos pengurusan jenazah pun tak apalah. Itu tujuannya sebenarnya. Khairat kematian ni tujuannya untuk menampung kos kos pengurusan jenazah sebenarnya. Okey, kemudian pampasan pun begitu juga. Pampasan dari segi daripada syarikat, pampasan daripada kerajaan, daripada pihak perkeso atau bagi sokso dan sebagainya, itu terkeluar daripada harta pusaka sebab dia dapat selepas dia meninggal dunia. Ataupun kalau kena pampasan, sokso ataupun pencen terbitan, itu semua diletakkan nama pasangan, nama orang lain. Mana pemberian pihak kerajaan ataupun swasta diberikan kepada keluarga. Dia bukan bagi si mati. Dia tak bagi pada si mati, dia bagi pada keluarga si mati. Okey, baik. Ini perkara yang perlu ditekankan ni, saya masukkan dalam buku ni. Yang ni yang
maklumkan ataupun disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Zamro, pensyarah UKM. Dia kata apa? Berkenaan dengan sumbangan ni, sumbangan ni. Ini kita kena hati-hati. Sebab dia berkaitan dengan hukum hak milik itu. Okey, jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak si mati, maka sumbangan itu milik anak si mati. Ada 3 anak. Kalau dalam buku tu ada 2 ke 3 anak? 3 pelik betul ni. Sampai 3. Ni nak beri penekanan sikit dah. Sampai 3 tak. Ni ada kesilapan tu, tak apa, nak betulkan. Okey, milik anak-anak si mati bukan milik isteri dan ahli keluarga. Maksudnya kita tak boleh campurkan duit sumbangan tu. Tak boleh campur. Bagaimana yang boleh dapat kepada anak-anak? Biasanya yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah kan, bila ayah meninggal, kemudian sekolah membuat satu pengumuman untuk buat kutipan derma kepada kepada seseorang lah, anak dia kan. Contohnya anak kat sekolah tu dia ada 3 orang. Ada darjah 5, ada darjah 3, ada darjah 1. Maka setiap kelas dia buat, mana darjah 5 dia buat kutipan, darjah 3 buat kutipan, darjah 1 buat kutipan. Baik, darjah 5. Okey, kalau kutipan tu tujuan khusus untuk kepada yang darjah 5 sahaja, maka duit tu milik dia. Milik dia. Tapi kalau dia kata, dia nyatakan bahawa itu untuk keluarga si mati, itu tak ada masalah, itu boleh campur. Jadi kita ni kena caknalah. Baik, kalau kita nak selamat, pastikan kita niat ataupun kita buat kutipan tu untuk keluarga si mati. Bukan khusus untuk waris-waris tertentu sahaja. Begitu juga kalau dia beri secara persendirian. Dia hulur tangan, dia hulur masuk dalam poket. Itu milik dia tu. Milik dia. Kalau dia tak sebutlah. Kalau dia sebut ni untuk keluarga arwah, itu lain cerita. Dia sebagai wakil dia terima. Tapi kata dia tak sebut, dia tak, itu milik dia. Jadi tak boleh kita campur. Tak boleh kita campur duit tu. Sebab dia berkenaan dengan pemilikan individu. Pemilikan individu. Okey, kalau dia tak niat kan, kalau tak niat, jika penyumbang tidak berniat kepada sesiapa pun, dia bagi je, maka sumbangan itu milik keluarga. Atau boleh tak beritahu, sama juga. Milik keluarga. Itu kena hati-hati. Okey, jadi macam mana nak membahagikan duit derma kematian, khairat kematian ni? Jadi kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris. Ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Tapi kalau dia ada satu peruntukan undang-undang, contohnya macam pencen terbitan contohnya kan, suami meninggal, pencen tu diberikan pada balu isteri, maka milik dia lah. Milik balu tu, bukan milik keluarga. Bukan milik keluarga. Bukan orang kata bermaksud balu ni merupakan pemegang amanah untuk pegang duit untuk dia dan anak-anak, tak. Itu milik dia sebenarnya. Sebab dia ada peruntukan undang-undang dekat situ. Okey, berkaitan dengan harta yang diperoleh semasa si mati masih hidup, sebenarnya ada beberapa huraian. Contohnya ataupun kita nak detailkan, harta yang didapat selepas dia mati itu tidak ada kaitan dengan harta yang dia dapat waktu dia hidup. Tu kalau nak detail kan. Macam contoh derma kematian kan. Memang dia tak ada kaitan dengan harta waktu dia hidup. Khairat kematian, pampasan. Tetapi kalau ada harta yang dia dapat selepas dia meninggal, tetapi harta yang dia dapat tu berpunca daripada harta yang dia dapat waktu dia hidup. Contoh, waktu dia hidup dia membeli rumah.
Dan rumah tu dia sewakan. Dia sewakan rumah tu. Kemudian dia meninggal dunia. Hasil sewa terus berjalan walaupun dia meninggal. Dapat hasil kan, tapi dia dah meninggal. Okey, hasil itu akan jadi pusaka. Hasil itu akan jadi kenapa? Walaupun dia dapat lepas dia meninggal, sebab dia terbit, dia berpunca daripada harta yang dia miliki waktu dia hidup. Iaitu rumah tu dia beli waktu dia hidup. Rumah sewa ataupun hasil tanaman. Dia tanam pokok durian. Tanam pokok durian, meninggal. 10 tahun baru berbuah. 10 tahun buah tu. Buah tu pusaka tu. Lama Ustaz, 10 tahun dah. Memang 10 tahun, tapi sebab pokok tu milik dia tu. Pokok tu pusaka tu. Pokok durian tu pusaka. Tapi tak buah lagi, baru tanam. Tunggu 10 tahun. Contohlah. Ni durian kampung ni kan. Kalau durian musangking cepat sikit kan. Berapa tahun musangking? 7. 5 tahun. Ni ada tanam musangking tak ni? Okey. Jadi kalau 10 tahun kemudian buah itu menjadi pusaka. Melainkan waktu si mati meninggal dunia, okey, pokok ni diwaris bincang, dia serahkan pada waris tertentu. Maka itu lain ceritalah. Kalau buah dimilik waris tersebutlah, tak jadi pusaka. Ini kalau dia tak selesai lagi proses pusaka, tak tentukan lagi pembahagian pusaka, jadi kat situ milik ahli waris. Milik ahli waris. Kalau ada hasil itu pun menjadi pusaka kepada waris-waris, walaupun dia dapat lama nak tunggu. 10 tahun contohnya. Apa lagi? Saham. Ini kalau kita jadi orang suka beli saham, kita meninggal, saham tu memang pusaka dan keuntungannya itu pun menjadi pusaka juga. Kalau forex ni forex. Forex hukum dia adalah haram. Hanya boleh keluarkan modal dia saja. Contoh dia modal dia 100,000, dia meninggal dunia, contohnya dia ada untung 200,000, 100,000 sahaja yang boleh diambil untuk jadi pusaka, lagi 100,000 diberikan majlis agama Islam dalam duit yang tidak patuh syariah, yang macam tadi sebelum tu, nombor 3 tu. Jadi kiasnya lah, setiap benda yang terbit daripada harta si mati waktu dia hidup yang milik dia, maka ia akan menjadi pusaka. Boleh? Okey, ada soalan? Ya. Betul. Okey. Faham. Okey, baik. Dia kena ingat dalam ayat yang ke-7 Allah berfirman, mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit ataupun banyak tetap menjadi harta pusaka. 3 batang pun 3 batang lah. Pusaka sebatang pusaka tak kira pokok apa, pokok petai pun jadi pusaka juga. Kalau dia petai pun mahal sekarang kan. Okey, jadi ada 3 batang pokok. Waris ada contoh 5 orang lah kan. Okay, dalam pembahagian pusaka memang ada, setiap orang tu ada hak masing-masing. Okey, contohlah kita tak dibincangkan pembahagian pusaka, baru nak bincang, tapi benda tu dah lama, dah 10 tahun dah hasil, memang ada hasil lah kan, tak kata ada hasil, dan waris pun pakat, ada yang ambil, ada tak ambil, ada yang tak beritahu dan sebagainya. Jadi pertama sekali buat kiraan faraid dulu.
berapa dapat, contohnya kalau ada 5 orang, kalau semua orang anak lelaki, maknanya 1/5 seorang lah, 1/5 seorang. Maka selepas pada tu berbincang minta halal. Contohnya dulu aku waktu musim tu aku dah ambil, aku tak beritahu pun. Jadi dia minta halalkan. Yang ni pula aku tahun tahun sebelum tu aku perlu ada ambil juga. Oh patutlah aku dah tinggal tak jadi musim ni, rupanya kau ambil dah. Jadi minta halal. Minta halal, kemudian semua halalkan. Alhamdulillah. Okey, dah halal benda yang lepas. Okey, sekarang ni sebab dia hasil tu, buah tu sentiasa berjalan. Okey, sekarang ni macam mana kita nak bincang? Okey, pokok ni ada lagi hasil ni. Contohlah dia orang sepakat, tak apalah, saya pun tak nak hak saya ni, walaupun duduk jauh susah nak datang ambil apa semua tu, saya serahkanlah lepaskan hak pada seorang, tukar hak pada seorang. Dia boleh tukar hak pada seorang, milik dia lah. Seeloknya lah, bagi saya, pendapat saya, tukar hak kepada seorang ahli waris saja. Kenapa? Kalau berlakunya kematian, maka melibatkan waris dia je. Contoh dia, kalau dia meninggal, yang pemilik 3 batang pokok tu, okey, waris dia sahaja yang milik ni 3 batang pokok. Dan kalau orang lain yang meninggal, maknanya waris-waris lain tak ada hak lah, sebab itu milik seorang lagi yang masih hidup. Kalau kita contoh nak 3 batang pokok, nak tetapkan terus bahagi ikut faraid ataupun sama rata, kalau macam 3 orang tu faraid sama rata samalah. Kalau berlakunya kematian di kalangan 5 orang tu, maka bahagian mereka tu akan diwarisi balik kepada anak-anak mereka. Nanti ahli waris tu akan bertambah, akan makin bertambah, dan ada hak masing-masing kat situ. Oh, tanah tol. Tanah tol ni tanah kerajaan punya kan, tapi kita boleh usahakan. Dia tetap sama juga. Ini sama juga. Dia akan jadi pusaka juga. Hasil tu lah. Hasil tu. Okey. 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 Boleh bagi bagus. Tapi boleh hasil tu kata macam mana dia kata nak wakaf, macam kata wakaf lah, infak lah boleh, sebab dia tu tanah apa? Tanah tol okey, sebab dia kalau dia akan jadi macam mana isu jugalah. Contoh kalau tanah tol tu mungkin tak ada masalah lah, kita boleh infakkan, siapa-siapa nak ambil, mana kena wakaf lah kan, di mana pokok tu wakaf, mana hasil dia siapa-siapa boleh ambil, itu tak ada masalah, boleh. Cuma kalau tanah ada geran, ada pemilik, maknanya tanah tu milik seseorang, milik individu, tapi pokok tu dah jadi wakaf, dia jadi wakaf. Dia ada isu kat situ nanti, kalau contohnya berlaku kematian, tukar nama geran, maka kena maklumkan kepada pemilik tanah tu bahawa pokok ni bukan dia punya. Pokok tu telah diwakafkan. Itu ada mungkin ada isu pemilikan. Ya tuan. Okey. Mengikut pemilik tanah tu Okey, itu undang-undang ni lah, undang-undang apa? Undang-undang tanah tu kan. Tu perundangan tanah, tapi ikut syariat dia lain sikit. Dia lain sikit. Tapi itulah dia kena apa? Kena selarikan ataupun harmonikan antara undang-undang syariat dan undang-undang tanah. Dia kalau dia tak boleh ni juga, dia kalau dia dah ni susah pula. Tu yang isu banyak berlaku. Memang contoh kan, tanah ayah punya, kemudian ayah izinkan anak buat rumah atas tanah tu, ayah meninggal. Okey, hukum rumah tu anak punya, tapi tanah tu
jadi pusaka. Macam mana tu? Nak angkat rumah batu. Kan? Okey. Samalah macam tu, macam pokok kan? Macam pokok sama juga. Tu yang kalau kita buat pecah-pecah tu jadi susah. Kalau untuk macam tadi kan, kalau tanah tu tak ada masalah. Tapi kalau tanah persendirian ni, baik bincang elok-elok lah. Bincang elok-elok. Kalau kita nak wakafkan pokok tu, wakafkan sekali dengan tanah sekali. Besar pahala. Okey, besar pahala. Ya, tuan. Apa beza hibah dengan faraid? Beza? Hibah dengan faraid. Oh, hibah dengan faraid. Okey, hibah pemberian kepada seseorang semasa kita hidup. Kita nak bagi sesuatu benda kepada seseorang waktu kita hidup, dan pelaksanaannya waktu kita hidup. Kita nak hadiahkan kereta, nak bagi kereta pada anak kita. Okey, pergi dekat JPJ tukar nama terus. Okey, maka kereta tu milik anak 100%. Dan apabila kita meninggal, tak jadi pusaka lah. Dan faraid ni berlaku apabila berlakunya kematian. Apabila seseorang meninggal dunia, dia ada harta, maka harta dia tu tertakluk dengan hukum faraid. Ada pembahagian, ada pemilikan ahli waris bagi setiap harta tersebut. Soalan Ustaz. Ya. Katalah si soalan ni, dia ada sedikit rumah. Okey. Ada anak-anak. Tapi dia sayang kepada salah seorang anak. Dia maka dia Hibahkan. menghadiah rumah kepada anak dia. Bukankah itu menjadi harta pusaka yang jatuh hukum faraid? Dia bagi hibah tu waktu dia hidup ke waktu dia meninggal? Selepas meninggal. Okey. Okey, macam ni. Hibah ni dia apabila kita hidup, kita ada harta, maka kita boleh suka hati nak gunakan harta kita, nak jual ke, tak ada siapa pun boleh halang. Itu milik kita. Kena bagi hadiah ke, tak ada masalah. Sama juga kalau dia nak hadiahkan rumah tu pada anak dia, salah seorang anak dia bagi rumah, boleh hukum dia. Tapi hukumnya adalah makruh. Apa dia makruh? Iaitu dalam syariat sunat untuk kalau kita hibah kepada anak-anak, sunat kena hibah dengan sama rata. Mana kalau ada 5 orang anak, kena ada 5 biji rumah. Okey, 5 biji rumah. Ataupun kalau suatu rumah, kena letak 5 nama. Dia sunat hibah sama rata untuk anak-anak. Kenapa? Jikalau berlaku kematian nanti, di kalangan anak-anak, adik-beradik itu tidak akan berlaku perasaan iri hati, tak puas hati. Memanglah ketika hidup ayah boleh suka hati dia nak bagi pada siapa-siapa, tapi kesan dia nanti lepas dia meninggal. Memang waktu dia hidup nampak okey je, sebab adalah nak jaga hati ayah kan. Tapi bila ayah meninggal, jadi hubungan adik-beradik itu renggang. Renggang. Tu kita tak nak macam itulah. Tu sebabnya dalam hukum Islam sunat kita bagi sama rata kepada anak-anak. Okey, sunat. Dia ada hak. Dia ada hak. Cuma dia ada pemegang amanah yang memegang hak dia tu. Dia ada hak dia. Ingat kalau ahli waris ni, selain daripada dia membunuh waris dia, dia berbeza agama ataupun dia hamba, maka dia tetap ada hak. Orang gila ke, kanak-kanak ke, baby ke, hatta anak derhaka pun dapat. Anak derhaka pun dapat tapi bukan nak beritahu bahawa kalau macam tu boleh derhaka lah, bukan. Derhaka tu memang haram hukum dia. Itu memang jelas dalam Al-Quran ada sebutkan, jangan kau berkata kepada kedua ibu bapa kamu. Pun tak boleh kata, berkata apatah lagi kita derhaka. Tapi dalam soal pembahagian pusaka ada hak. Ada hak. Ada hak. Tak boleh halang. Ustaz, dia ni tak dapat pusaka. Kenapa? Dia derhaka. Derhaka. Hatta dia dihalang oleh bapa dia pun tak boleh. Ni ayah dah wasiat ni, anak ni tak boleh bagi pusaka kalau ayah meninggal. Wasiat tu haram dan terbatal.
Sebab wasiat menghalang waris mendapat hak dia, itu adalah haram. Antara wasiat yang haram ataupun wasiat yang haram dan terbatal adalah wasiat menghalang hak waris-waris ataupun mengurangi hak dia, pun haram juga wasiat tersebut. Jadi hati-hati sejahat-jahat mana pun anak-anak kita, tapi mereka berhak mendapat hak harta pusaka kita tu. Adalah hikmah yang Allah sembunyikan tujuan tersebut. Anak angkat tak dapat pusaka. Dia tak ada hak dalam pembahagian faraid, tetapi dia boleh terima melalui wasiat. Kalau kita sama juga, dia cuma anak kandung saja, anak darah daging saja. Selain pada anak tu bukan. Anak susuan, anak tiri, anak angkat, anak tekak. Dia anak kandung saja. Tapi kalau kita ada tu, boleh buat wasiat. Yang tak terlat, yang mereka yang ahli waris ataupun ahli keluarga seseorang yang tidak tertakluk dengan hukum faraid, harta pusaka tu dia tak dapat, maka kita boleh bagikan wasiat. Adalah anak susuan. Dia sayang dengan anak susuan. Baik. Anak susuan itu tidak berhak kepada ustaz tadi. Betul. Dan dia melaksanakan hibah. Adakah itu bercanggah dengan hukum faraid? Tak, macam ni. Dia hibah ni, hibah ni dia peraturan dia, hukum dia waktu kita hidup. Dia hibahkan dia hidup. Faraid tu selepas dia meninggal dunia, dia tak akan bertembung. Faham tak? Bila kita buat hibah, ikutlah. Kita nak hibah semua harta kita pun tak ada masalah. Maksud dari sini, waktu dia hidup, Okey. saya ulang, sebab dia sayang dengan anak. Faham. Anak susuan tidak berhak untuk mendapat Betul. faraid. Betul. Maka dia menghibahkan dengan tujuan untuk anak dia dapat bahagia. Soalan adakah itu bercanggah dengan faraid? Tak canggah. Tak bercanggah. Maksudnya dia boleh hibahkanlah kepada anak dia. Boleh, tak ada masalah. Tu saya kata, hibah waktu kita hidup, faraid lepas kita meninggal. Kan, dia hibah tu waktu dia hidup kan. Dia hibah semua harta dia pun tak ada masalah. Ustaz, nanti kalau dia meninggal tak ada harta lah nak difaraid. Dan macam mana dia dah hibah semua? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu bila kita harta kita ni, kita ada keupayaan nak buat apa saja, terpulang suka hati kita. Tapi kalau kita dah meninggal, tak adalah, hibah dah tak adalah, stop. Dah meninggal. Bila dah meninggal, faraid akan take over. Dia tertakluk kepada hukum makruh tadi lah. Itu untuk anak-anak lah, bagi sama rata. Tertakluk pada situlah. Itu dah masalah. Jadi kita faham jelas hibah, wasiat waktu hidup. Cuma beza hibah dengan wasiat, hibah tu laksana serta-merta. Wasiat ni pelaksanaan dia selepas meninggal. Tapi kalau faraid, kita buat ke tak buat, memang harta kita tu tertakluk dengan hukum faraid. Bila kita meninggal, dah tak ada dah hibah, wasiat semua tak ada dah. Itu kena jelas. Okey. Okey, hukum wasiat secara mulut sah. Cuma kalau ada undang-undang di Selangor ni, dia kena ada 2 orang saksi lah. Pun begitu, kalau tak ada saksi pun, seseorang boleh buat pengesahan hibah kalau tak ada saksi di mahkamah syariah. Contoh ayah meninggal kan, waktu nak bagi pusaka ni, yang bangsa kata, ayah tak silap, itu kata silap lah, ayah waktu ayah hidup, ayah beritahu kat aku, dia nak wasiatkan tanah tu nak buat surau contohnya. Tapi waktu tu ayah beritahu pada dia seorang saja dan tak ada saksi. Maka ketika tu dia yang suruh ni, dia kena buat pengesahan hibah. Pergi mahkamah syariah, kata saya nak buat permohonan mengesahkan permohonan mengesahkan wasiat ayah saya ni, mengesahkan wasiat. Mahkamah akan cek lah. Mahkamah akan cek, akan selidik adakah betul atau tak. Kalau betul, apabila dia keluarkan satu penyataan ataupun satu warta mengatakan bahawa wasiat tu adalah sah, maka dia tertakluk wasiat tu menjadi sah dan dia boleh digunakan untuk proses pusaka, maknanya tolak daripada bahagian pusaka tu faraid. Dia cukup syarat-syarat dia lah.
Okey, wasiat kalau kadar dia kurang daripada 1/3 dan dia wasiat bukan kepada ahli waris dan dia bukan wasiat kepada benda-benda yang haram, yang tidak patut syariah, maka wasiat tu wajib dilaksanakan. Dan kalau waris tak setuju pun tetap sah wasiat tu, mesti dilaksanakan. Tengok tapi dengan dia tertakluk apabila wasiat itu berada dalam syarat-syarat wasiat, bawah 1/3 daripada baki harta pusaka setelah tolak hutang, bukan daripada mula-mula 1/3 tu. Bukan kalau ada harta 3 juta, okey 1 juta tu boleh wasiat, tak. 3 juta tu tengok dulu, tolak hutang dulu. Kalau ada hutang 2 juta, maka 1/3 daripada 1 juta sahaja untuk wasiat, lulus wasiat. Kemudian jangan wasiat pada ahli waris. Dan juga wasiat tu wasiat yang perkara yang halal sahaja, maka wajib waris laksanakan wasiat tersebut. Kalau mereka halang pun wasiat tu tak terbatal. Wasiat tak terbatal. Dia bukan mengatasi. Dia flow dia macam sebenarnya dia ada flow dia. Sebelum harta seseorang tu, harta menjadi harta pusaka, sebelum dia nak ke faraid, dia ada tol dia. Dia tol wasiat ni tol yang keempat. Tol yang keempat. Tol yang pertama tuntutan harta secara langsung, tol yang kedua kos pengurusan jenazah, tol yang ketiga hutang, kemudian wasiat, balance tu barulah faraid. Tu sebenarnya wasiat tak boleh lebih pada 1/3. Sebab lagi 2/3 untuk faraid. 2/3 lagi untuk faraid. Itu sebab wasiat maksimum 1/3. Itu pun makruh dalam mazhab Syafi'i. 1/3 tu. Lebih kuat lagi kalau bertulis. Okay, lebih kuat lagi. Tapi secara lisan hukum dia adalah sah. Okay, cuma bertulis ni lebih kuat lagi dan juga lebih jelas lagi lah. Dalam mazhab kita Syafi'i kan, kalau kita bertulis kena ada niat. Kena ada niat sebab tulisan adalah salah satu bentuk kinayah. Kinayah ni benda satu wasiat yang dibuat secara samar-samar, tak jelas. Contoh kalau kita cakap kan, aku wasiatkan tanah aku selepas aku mati. Tu jelas, tu wasiat. Ya, wasiat yang jelas. Wasiat yang kinayah macam ni. Aku nak bagi tanah aku ni buat pusat tahfiz. Tu kinayah. Sebab dia kata, nak bagi tu dia tak jelas. Nak bagi lepas mati ke, bagi waktu hidup ke. Kat tu kena niat. Sama juga tulisan. Walaupun tulisan tulis aku wasiat selepas aku meninggal dunia, walaupun tulisan macam tu kena ada niat juga. Sebab dia dalam bentuk kinayah. Kenapa bentuk kinayah? Sebab kita boleh bercakap. Kita boleh bercakap. Kalau kita bercakap tapi kita menulis, maka kena niat. Tapi kalau orang yang tak boleh bercakap, itu lainlah, gunakan isyarat, dia tulisan tu tak ada masalah. Itu dia kena jelaslah hukum-hukum berkaitan dengan wasiat ni. Ini dah lagi tajuk landasan kita ni. Azan kita azan dulu.
Okay, kita sambung sikit. Dan yang kelima, syarat harta itu menjadi harta pusaka, mestilah harta itu berkekalan milik si mati sehingga dia meninggal dunia. Dia beli rumah, maka rumah tu kekal milik dia sampai dia meninggal dunia. Kalau waktu dia hidup, dia lepaskan pegangan terhadap rumah tu, dia jual rumah tu, dia hibah rumah tu, maka apabila dia meninggal, maka rumah tu tidak menjadi harta pusaka sebab itu bukan milik dia. Contoh waktu ayah hidup, ayah kata dia hibahkan rumah pada anak, hibah rumah pada anak, dan dia tak sempat nak tukar nama dalam geran contohnya. Kemudian ayah meninggal dunia, maka anak tersebut kalau ada waris-waris yang mempertikaikan hibah tersebut, anak itu perlulah ke mahkamah syariah untuk membuat pengesahan hibah. Apabila mahkamah mengesahkan hibah itu berlaku, walaupun tak tukar nama, dalam gerat dia tetap milik anak tu. Tetap milik anak tu. Jadi dalam hukum tiada syarat bahawa tukar nama tu adalah berlakunya hibah, tak ada, bukan syarat. Tetapi tukar nama tu satu benda yang kuat. Kalau tukar nama, maknanya pemilikan tu menjadi kuat. Bukan bermaksud waris kata dia tak tukar nama lagi, maka rumah tu bukan milik dia lah sebab tu tukar nama lagi. Tak semestinya. Tidak semestinya. Dia faham, dia apa? Dia mengikut kata, walaupun sebab undang-undang sekarang ataupun proses kadang-kadang memakan masa juga nak tukar nama tu. Memang ayah dah bagi. Ayah dah bagi. Tetapi proses tukar nama tu lambat, maka ayah meninggal. Dia bukan jadi faraid balik. Dia memang tetap milik anak tu. Tu sebabnya kalau kita nak buat macam tu, pastikan datangkan satu bukti sokongan yang mengatakan bahawa kita telah serahkan rumah itu kepada anak. Buat satu dokumen ataupun ataupun mungkin SNP kan. SNP itulah. Itu pun bukti. Mahkamah akan tengok SNP itu bahawa jelas ayah telah memberikan. Kalau SNP ni sale and purchase kan, ayah tak jual kan. Dia bagi kan. Maka kena ada dokumen lah pemberian tu, bukti ayah telah memberikan rumah itu kepada anak, dan sekarang ni tengah dalam proses tukar nama. Dan mahkamah akan tengok dokumen-dokumen sokongan tu. Kalau terbukti berlakunya hibah, maka mahkamah akan mengesahkan hibah tersebut. Baik, jika semasa dia hidup dia telah menukar hak milik hartanya, seperti menjual, dilepaskan hak lah, memberi hadiah, hibah, mewakafkan atau sebagainya, maka harta itu
tidak menjadi harta pusaka. Banyak yang berlaku zaman ataupun zaman-zaman sebelum ni ataupun sekarang ke mungkin berlaku jugalah. Tanah tu nama ayah contohnya, entah nama ayah. Kemudian ayah wakafkan nak buat surau, maka buatlah surau, tapi nama tu atas nama ayah lagi. Buat surau, siap surau, solat apa semua itu. Kemudian ayah meninggal dunia. Apabila ayah meninggal dunia, maka anak ni cek-cek lah dokumen, tengok tanah tu nama ayah. Oh, ni pusaka ni. Dia tuntut. Dari segi undang-undang dia boleh tuntut sebab mengikut undang-undang geran tu atas nama ayah. Maka anak tu ada hak faraid. Undang-undang tapi sebenarnya dari segi hukum syarak, tanah tu sebenarnya dah jadi tanah wakaf. Okey, jadi tanah wakaf. Maka apa yang anak-anak tuntut tu walaupun dia dapat mengikut undang-undang dunia, tetapi sebenarnya dia telah mengambil hak ayah tu. Hak pahala tu. Sebab tanah itu dia wakafkan. Itu sebabnya kalau kita ada terniat untuk mewakafkan tanah, nak buat surau ke masjid ke pusat tahfiz ke sebagai amal jariah kita, pastikan kita terus ke pejabat Majlis Agama Islam untuk tukarkan nama. Tukar nama kepada Majlis Agama Islam. Ketika itu selamatlah. Maknanya waris-waris kita tidak boleh tuntut. Tidak boleh tuntut kalau kita meninggal dunia. Ya, tuan. Betul. Meninggal dunia. Dia panggil hibah bersyarat. Hibah. Ya. Oh tak. Dia dia berkenaan dengan hibah ni. Okey. Sedikitlah sebelum kita berhenti. Hibah ni dalam mazhab kita Syafi'i, kita ada hibah mutlak sahaja. Apa dia hibah mutlak? Hibah mutlak iaitu pemberian waktu hidup dan perlaksanaan serta merta. Waktu hidup tu, kita bagi kereta, dapat kereta serta merta tu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Terdapat satu hibah dinamakan hibah bersyarat. Sama ada hibah, nama dia hibah rukbah ataupun umrah. Rukbah ataupun umrah. Dan saya terlupa dia punya definisi kedua-duanya tu. Dia antara dua tu berkaitan dengan ni lah. Berlakunya hibah tu terlaksana apabila berlakunya kematian. Berlakunya kematian. Okay, dalam mazhab Syafi'i, hibah tersebut rukbah dan umrah, dia hibah tu berlaku tetapi syarat tu terbatal. Maknanya kalau dia buat hibah bersyarat, maknanya selepas dia meninggal dunia, hibah tu akan berlaku serta merta. Syarat dia kata selepas dia meninggal dunia terbatal. Syarat tu terbatal. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau kita kaitkan dengan kematian, dia panggil apa? Kalau kita kaitkan dengan kematian, dia jadi wasiat. Walaupun berkaitan hibah, saya hibahkan harta saya selepas saya meninggal dunia, dia jadi wasiat. Dia jadi wasiat. Kalau dia nak dapatkan selepas meninggal dunia, tapi dia kata saya hibah bukan wasiat ni, tapi lepas meninggal dunia. Kalau dia kata dia hibah, maka hibah tu terlaksana serta merta. Syarat selepas kematian tu terbatal. Syarat kematian terbatal. Dia tengok keadaan. Maka dalam saya ulas ni dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau berkaitan dengan banyak sekarang ni produk-produk, banyak berlaku hibah-hibah sekarang ni, banyakkan hibah bersyarat, hibah bersyarat. Maka mereka mengikut mazhab yang lain. Bukan nak kata salah, sebab itu ada dalam mazhab yang lain. Cuma bagi saya tak berapa setujulah. Yang pertama, kita ni dalam Malaysia kita bermazhab Syafi'i, jadi kita raikan mazhab Syafi'i. Yang kedua, sebab dia bersyaratkan selepas kematian. Bila syarat selepas kematian tu dah jadi wasiat lah. Dah jadi wasiat. Betul.
Okay, saya tanya balik banyak kes tu berapa banyak kes? Kan yang kadang-kadang kita dimomokkan banyak berlaku kes apabila ayah hibah rumah ni ayah halau, mak hibah rumah ni mak kena halau dan sebagainya. Dia kata banyak kes. Kita nak juga berapa data banyak kes tu kan. Kadang-kadang itulah yang kita dimomokkan benda yang fakta yang tak betul ataupun tak jelas. Betul tak? Mungkin fakta berkaitan dengan orang hibah rumah tu pada anak tu elok je, tak halau mak ayah. Mungkin lagi banyak daripada hibah yang halau mak ayah. Kita tak tahu kan. Dia biasalah kalau drama ni orang suka drama yang gaduh-gaduh. Drama yang happy ending ni orang tak suka sangat. Tak suka. Okay. Memang pernah terjadi tapi orang kata benda yang baik pun berlaku, benda yang tak baik pun berlaku juga. Cuma kita tak tahu yang baik tu banyak ke yang jahat tu banyak. Kita tak tahu kan. Dan satu lagi berkaitan dengan nilai kan, orang kata 70 bilion harta terbeku jumlah kan. Sebenarnya tu data tu kita tak tahu yang tepat. Tu anggaran saja. Statistik yang tepat kita tak dapat. Ini yang dijelaskan oleh pegawai daripada pejabat pusaka kecil. Tuan Haji Baharudin. Dia kata dia memang dalam dia punya pejabat pusaka kecil tu, dia bahagian Putrajaya tu. Dia kata dia tak ada data yang tepat berkaitan dengan nilai tersebut. Dia orang tahu cuma ni ada tanah-tanah lah kan, tapi nilai yang sebenar tak ada. Itu anggaran-anggaran yang diberikan oleh wartawan dan sebagainya. Kita tak tahu, tapi nak katakan banyaklah banyak berkaitan dengan harta-harta yang terbeku, cuma nilai yang sebenar wallahu alam. Kita tak ada satu kata kementerian ataupun pihak kerajaan yang memperhalusi mengeluarkan data-data tersebut. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ya. Berkaitan dengan macam adat dan hukum faraid. Contohnya di Sembilan. Ya. Okey, baik. Saya difahamkan berkaitan dengan adat pepatih, iaitu dia berkaitan dengan wakaf zurri. Wakaf zurri maknanya wakaf khas kepada ahli keluarga tertentu. Dia wakaf khas pada ahli keluarga dan anak perempuan tu sebagai pemegang amanah. Ataupun tak silap saya antara dua itulah diwakafkan kepada ahli waris perempuan sahaja. Wakaf. Sebab itu tanah adat, tanah adat. Jadi dekat situ apabila wakaf kan, apabila perkataan wakaf, maka dia terkeluar daripada hukum faraid. Macam rumah kan, rumah pusaka tu kan. Rumah pusaka tu kalau kita nak jadikan rumah kita tu boleh diduduki oleh keturunan kita, anak cucu kita, tak ada jual apa, jadikan rumah tersebut sebagai wakaf zurri. Cuma dia setiap negeri tu akan berbeza lah. Di Selangor ini setahu saya lah, dia tidak ada wakaf zurri, dia tidak ada wakaf khas. Dia ada wakaf umum sahaja, yang mana kalau kita nak wakaf mestilah kena wakaf dengan Majlis Agama Islam Selangor. Kita ada wakaf, kalau nak wakaf kepada keluarga kita bila kita meninggal dunia, maknanya keturunan cucu keturunan kita kan. Dari segi hukum boleh, tapi dari segi undang-undang tak ada. Undang-undang tak ada. Hukum ada? Hukum negeri. Wakaf sebab wakaf ni hukum syariat kan, hukum Islam. Apabila hukum Islam melibatkan undang-undang negeri lah. Negeri itu berbezalah dia punya hukum dia di bawah sultan. Jadi maksudnya sekarang ni hukum negeri dengan hukum Islam tentang harta pusaka dari itu. Bukan pusaka, wakaf. Wakaf tu berbeza. Dia diwakafkan kepada anak perempuan. Secara tidak langsung umumnya mengatakan ini pusaka nenek moyang kan. Dia perkataan pusaka lah. Bukan pusaka. Jadi soalannya, adakah kaedah itu bercanggah dengan Tak lain? tak bercanggah. Itu tengok kalau di Negeri Sembilan tidak bercanggah. Sebab bukan kenapa tak bercanggah, sebab apabila wakaf dia terkeluar daripada hukum faraid.
Kenapa? Sebab bila wakaf itu bukan milik kita dah. Milik siapa? Milik keturunan, cucu keturunan kita. Asalkan dia ada pertalian darah dengan kita, dia boleh duduk rumah tu. Kita niatlah boleh duduk rumah tu. Maknanya dia punya wakaf tu untuk menduduki rumah tersebut. Dia bukan milik siapa-siapa dah. Inilah yang katakan tadi ada kaitan dengan tanah-tanah yang tak tentu lagi lah. Ya, tapi dia bukan semula. Negeri Sembilan pun bukan semua tempat ada adat tu, ada setengah-setengah tempat saja. Tak semua. Kalau Negeri Sembilan semua tetap. Itulah. Yang setahu saya dengar bukan semualah. Dia tertakluk setengah-setengah tempat. Ada kebanyakan dia tak ada dah adat pepatih tu. Dia buat macam biasa. Maknanya paraid macam biasalah. Paraid macam biasa. Yang hilanglah adat. Dia dah ada makin hilang. Okey, boleh okey. Jadi rasa setakat itulah pada malam ni. Okey, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا ضرر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.